بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam sesi perkongsian ilmu kuasai tata bahasa, kenali perkataan, fahami Al-Quran, sesi ke-76. Dalam sesi yang terakhir untuk praktikal surah Al-Waqi'ah ini, kita akan menyiapkan kajian dari ayat 75 hingga ke 76. Dalam sesi yang lalu, kita telah membaca mengenai berlakunya hari kiamat dan balasan kepada 3 golongan, iaitu golongan Al-Muqarrabun, golongan yang didekatkan, golongan Al-Yamin, iaitu golongan kanan, dan golongan Ashimal, golongan kiri. Kita juga telah membaca mengenai kekuasaan penciptaan Allah, menghidup dan mematikan, antaranya menciptakan manusia, tumbuh-tumbuhan, air dan api. Setiap kali Allah menyebut penciptaannya, Allah bertanya, siapa yang menciptakannya? Allah atau manusia? Mari kita lihat apa seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-75. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. So kita lihat ayat ini mempunyai 6 perkataan, iaitu fa, and then la, uqsimu bimawaqi'i an-nujumi. Fa ni adalah harful istinaf sebab kita lihat kita telah memulakan cerita baru sekarang ni, makna maka. La adalah harful zaidah dan taukid, maknanya sesungguhnya. Uqsimu adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan aqsama, dan dalamnya tersembunyi fa'il damir mustatir adanya ana fi mali raf'in, aku bersumpah ya. Dan bi adalah harfu jam, makna demi. Mawaqi'i adalah isim majrul dan dia juga adalah jamak taksir dari perkataan waqa'a. Dia adalah mawaqi'in nujumi, dua isim bergandingan sebab ini adalah isim makrifah samsiah majrul dan juga jamak taksir. Jadi dua ni adalah mudhaf ilaih lah ni. Jadi di sini Allah bersumpah, maka sesungguhnya aku bersumpah demi tempat turun bintang-bintang. Lafaz la ni di awal sumpahan digunakan kerana objek sumpahannya dinafikan. Selalunya adalah harfu nafi kan. Tapi di sini digunakan untuk sumpah ni, iaitu di sini Al-Quran, di mana orang kafir tidak menerima Al-Quran dan mengatakan ia sihir ataupun syair dan lain-lain yang tidak patutlah yang didescribe mengenai Al-Quran ni. Jadi Allah nak menegaskan kemuliaan Al-Quran. Jadi Allah bersumpah dengan tempat turun bintang-bintang, menunjukkan besarnya perkara yang Allah hendak sampaikan, iaitu penurunan Al-Quran. Ayat kita yang ke-76, wa innahu lakasamul law ta'lamuna azim. Ayat ini mempunyai 8 perkataan, iaitu wa, and then inna, and then hu, and then la, qasamun, law ta'lamuna azimun. So wa ni adalah harfun i'tirad, and then makna dan. Inna ni adalah harfun nasi dan juga taukid, jadi dia nawasih sesungguhnya. Jadi bila kita ada nawasih, kita akan ada isim inna. Isim inna kita adalah hu ni, damir huwa, maknanya ia dan sesungguhnya ia. Dan la ni adalah harfun taukid, dia benar-benar. So qasmun, makna sumpah ni. Dan dia adalah isim nakirah marfu' dan dia merupakan khabar inna kepada isim innahu ni apa tu ia, apa tu sumpah. Dan lau ni adalah harfun syarat, makna kalaulah. Dan ta'lamuna ni adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan alima dan dalamnya terdapat fa'il dan muttasil mabni dengan waw atas sukun, tak adanya antum fi mahli rafi'in, dan dia merupakan fi'il syarat sebab kita ada harfu syarat, kita ada ayat syarat di sini, iaitu fi'il syarat kita ta'lamuna, kamu mengetahui. Azimun, apa tu sumpah yang besar ni, dan dia adalah isim nakirah marfu' dan dia ada la'at kepada kasamun ni, kasamun azimun. Jadi dua-dua adalah isim marfu' kan, kita tengok. Ni adalah man'ud dia ni. Dan sesungguhnya ia benar-benar sumpah, kalaulah kamu mengetahui sumpah yang besar. Itu Allah menekankan sumpahnya ini besar.
Hanya orang yang mengetahui keagungan Al-Quran akan mengagungkannya sebenarnya. Dan di sini kita lihat kita ada fi'il syarat, ayat syarat, tapi kita jawab syarat kita adalah mahzuf di sini. Kerana perkara ini adalah pasti. Jadi tak perlu jawapan. Dan ayat kita yang ke-77, innahu laqur'anun karim. Kita lihat ayat ini mempunyai 5 perkataan. Inna, and then hu, dan la, Qur'anun karimun. Inna adalah harfu nasila sekali dan taukid, dan kita ada makna sesungguhnya. Dan kita ada isim inna dan khabar inna. Isim inna kita hu ni lagi sekali lah, damir huwa juga. Maknanya ia, la ni adalah harfu taukid, mana benar-benar. Qur'anun ni isim nakirah marfu' dan dia adalah khabar inna di sini. So sesungguhnya ia yang dibacakan kepadamu itu benar-benar Al-Quran karimun yang mulia. So karimun ni adalah isim nakirah marfu', dia adalah na'at kepada Quranun. Karimun, Quranun kan, dua-dua adalah isim nakirah marfu'. Jadi di sini Allah menyebut Al-Quran itu mulia. Sesungguhnya ia yang dibacakan kepadamu benar-benar Al-Quran yang mulia. Jadi bukanlah syair, bukanlah untuk sebagai perkara-perkara yang disebut yang bukan oleh orang kafir. Ayat kita yang ke-78, fi kitabim maknun. Ayat ini mempunyai 3 perkataan, iaitu fi kitabin maknunin. Fi adalah harfu jar, maknanya dalam, and then kitabin adalah isim nakirah majrur dan dia adalah daripada perkataan kataba kan, kitab kan. Maknunin isim nakirah majrur, dia adalah juga merupakan naat kepada kitabin. Kitabin maknunin. Kita lihat dua-dua adalah isim nakirah majrur, sama kan. So maknanya sini yang tersimpan dalam kitab yang terpelihara, itu Al-Quran ni sangat terjaga dan terhormat. Ayat kita yang ke-79, la yamassuhu illal mutahharun. So kita lihat ayat kita ini mempunyai 5 perkataan ya, iaitu la, yamassu, dan hu, and then illa al-mutahharuna. La ni adalah harfu nafi, makna tidak. Yamassu ni adalah makna menyentuh, dia adalah fi'il mudhari' marfu' untuk huwa daripada perkataan massa ya. Dan hu ni adalah damir huwa, dia maf'ul bih muqaddam, and then illa ni adalah harfu istisna. Ini adalah makna melainkan. Al-mutahharuna ni, ni kita lihat dia adalah marfu' ya, isim ma'rifah kamariyah marfu', dan ia adalah jamak muzakkar salim juga, ada waw nun kan. Bila dia marfu' dia fa'il. So sebenarnya dia fa'il yang dizahirkan daripada perkataan fi'il mudhari' yamassu ni ya. Jadi sebab di sini kita lihat kita ada fa'il di sini. Jadi fa'il di sini kita ada fi'il, kita ada fa'il di sini dan maf'ulun bih di sini. Ya, tapi maf'ulun bih ni muqaddam kerana dia datang sebelum fa'il. Di sini maknanya tidak menyentuhnya melainkan makhluk yang diakui suci, iaitu Al-Quran ni ya, suci. Kemuliaan dan kesucian Al-Quran ni iaitu hanya disentuh makhluk yang suci saja. Even kita pun sebenarnya disuruh berwuduk kan untuk menyentuh Al-Quran, dan kalau orang yang berhadas besar diharamkan menyentuh dan juga membaca Al-Quran ya. Ayat ke-80, tanzilum min rabbil alamin. Kita lihat ayat ini mempunyai 4 perkataan, iaitu tanzilun min rabbi al-alamina. Tanzilun adalah isim nakirah marfu' dan dia adalah naat kepada Quranun tadi. Ya, kita sebelum ni tadi kita ada Quranun kan. Jadi Quranun tu diturunkan, tanzilun Quranun. Dan dia juga merupakan kabar di sini, iaitu cerita Quran diturunkan. Mubtada' dia adalah mahzuf. Mubtada' dia sebenarnya yang mahzuf tu ditakdirkan adalah huwa sebenarnya. Huwa tanzilun, dia iaitu Al-Quran tu diturunkan. Min makna dari harfu jar, Rabbi isim majrur, dia adalah Tuhan, dari Tuhan. Al-alamina sekalian alam. So kita tengok Rabbil alamina ni, al-alamina ni adalah isim ma'rifah kamariyah majrur, jamak muzakkar salim. Dia adalah sebab 2 isim berkandingan, jadi dia adalah mudhaf ilaih juga di sini. Jadi dia diturunkan dari Tuhan sekalian alam. Jadi Al-Quran yang mulia dari Allah yang sangat berkuasa dan perkasa. Jadi ayat ini menafikan kepercayaan orang kafir yang Quran itu sihir ataupun syair ya. Ayat ke-81, afa bihazal hadisi antum mudhinun. So kita lihat ayat ini mempunyai 7 perkataan, iaitu and then fa,
and then bi, and then haza, dan al-hadisi antum mudhinun. Ini adalah harful istifham, mana apakah. Fa adalah harful istinaf, mana maka. Bi adalah harful jar, iaitu terhadap haza, isim isyarah huwa, ini. Apakah maka terhadap ini? Apa itu al-hadisi, keterangan Al-Quran. Isim ma'rifah kamar majrul, dan dia adalah sebagai badal di sini. Iaitu badal kepada mubdal minhu, dia adalah Quranun tadi dalam ayat yang ke-77 bila disebut pasal Quran kan. So dia adalah badal kepada Quranun, keterangan. Keterangan tu ialah mengenai Al-Quran. Antum adalah damir antum, mubtada lah damir mufassir ni, mana kamu. Mudhinuna, ada bersikap bina tak bina. Ni adalah isim mim marfu, dia adalah jamak muzakkar salim juga sebab ada waw nun ni, dan dia adalah juga khabar. Jadi kita lihat di sini Allah kata, apakah maka terhadap ini keterangan iaitu Al-Quran kamu bersikap bina tak bina. Iaitu Allah bertanya, Al-Quran yang begitu mulia dari Tuhan yang sangat berkuasa, tetapi orang kafir mendustakan dan tidak mempercayainya, malah meremehkannya. Ayat kita yang ke-82, wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibun. Kita lihat ayat kita ini mempunyai 7 perkataan, iaitu wa, dan taj'aluna rizqa minkum annakum tukazzibun. Dan kita tengok wa ni adalah harfun ataf, maknanya dan. Taj'aluna ni adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan ja'ala, dan dalamnya terdapat fa'il dan mutasib mabni dengan wa atas sukun, tadinya antum fi mahali rafi'in. Ma'tuf kita ada ma'tuf lah, so dia ni ma'tuf, apa tu makna kamu jadikan. So taj'aluna ma'tuf, jadi dia punya ma'tuf alaihi tadi kita ada mudhinuna ayat sebelum ni iaitu bersikap bina tak bina. Di sini taj'alu kamu jadikan. Ni rizqa, rezeki atau nasib. Ni adalah isim mansub, dan dia juga adalah maf'ul bih, dan di sini ni rizqakum, jadi dia bergandingan dengan damir antum di sini, jadi dia mudhaf ilaihi lah di sini, ya. Dan anna ni adalah harfun nasi dan taukid, jadi sebab tu kita akan ada isim ina dan juga kabar ina. So kabar anna di sini. Di sini kabar anna ni, kum ni adalah damir antum di sini. Makna sikap sebagai menggantikan sikap kamu. Tukazibuna, kamu mendustakan ni, iaitu dia fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan kazaba. Dan dalam tersebut fa'il damir mutasib mabni dengan wa atas sukun, tak adanya antum fi mahali rafi'in. Dan dia ni adalah sebagai kabar anna di sini jadinya. Jadi di sini apa tu, dan kamu jadikan rezeki atau nasib kamu sebagai menggantikan sikap kamu, iaitu kamu mendustakan. Jadi sini menggantikan, maknanya menggantikan syukur ni atas rezeki yang Allah beri dengan mendustakannya. Itu maknanya di sini, ya. Ayat kita yang ke-83, falaula iza balaghatil hulqum. Kita lihat ayat ini mempunyai 5 perkataan, itu fa, ana laula, iza, balaghati, al-hulqumi. Fa ni adalah harfun istinaf, ana laula adalah harfun tahdid. Maka mengapa tidak? Iza tatkala, ya, dari isim zaraf zaman dah ni, dia maf'ul fi. Dan balaghati, ni adalah fi'il madhi mabni daripada perkataan balaghah, dan dalamnya tersembunyi fa'il dan min mustatir, adanya hiya di sini. Apa tu, di sini kita lihat, maka mengapa tidak tatkala ruh telah sampai. Balaghati, ruh ni, untuk ruh, sebab dia pakai hiya ni, ya. Ni di sana al-hulquma, ni isim makrifah kamar mansub, dia adalah maf'ul bih di sini, ke kerongkong. Di sini Allah bertanya, maka mengapa tidak tatkala roh telah sampai ke kerongkong. Itu Allah menggambarkan sakratul maut, ayat ni. Ayat kita yang ke-84, wa antum hina izin tanzurun. So kita lihat ayat ini mempunyai 4 perkataan, iaitu wa, antum, hina izin, dan tanzuruna. So kita lihat wa ni adalah harfun waw haliyah di sini, makna sedang. So bila kita ada waw haliyah, kita akan ada hal, iaitu kita lihat antum hina izin tanzurun. Sedang kamu ketika itu kamu menyaksikan. Ni hal ni adalah terdiri pada damir antum, apa tu, antum ni dia mubtada. Dan hina izin ni adalah zaraf zaman maf'ul bi, iaitu ketika itu. Tanzuruna adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan nazura. Dan apa tu, dalamnya terdapat fa'il damir mutasib mabni dengan waw atas sukun, tak adanya antum fi mahali rafi'in. Dia merupakan khabar kepada mubtada antum ni, kamu menyaksikan kan.
Jadi antum hina izin itu ayat ismiyah ni kita tengok dia adalah sebagai hal, iaitu menunjukkan sedang kamu ketika itu kamu menyaksikan, iaitu ketika ajal sampai kepada seorang insan yang tadi tu, yang Allah kata kamu menyaksikan ketika tu. Ni ayat ke-85. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. So kita tengok ayat ini mempunyai 11 perkataan. So wa ni and then nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Wa ni adalah harfun waw haliyah sekali, makna dan. So nahnu aqrabu ni jadi hal pada dia, iaitu dia ni adalah nahnu adalah damir nahnu mubtada, dan aqrabu ni adalah isim tafdil, dia adalah khabar. Jadi di sini mubtada dan khabar jadi menjadi hal, iaitu dan kami lebih dekat. Jadi Allah berkata yang ketika nak describe hal ni, selalu describe iaitu ketika orang yang nazak tu Allah lebih dekat. Kita melihat tapi Allah lebih dekat. Kalau kita menyaksikanlah bila orang tengah nazak ni ilaihi adalah jar majrur lah kepadanya. Dan minkum lagi satu kita lihat jar majrur juga daripada kamu. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu. Sebab kita ingat kalau kita menghadapi keluarga misalnya dalam yang sedang nazak, kita ingat kita dekat, tapi Allah kata dia lebih dekat sebenarnya. Wa ni adalah harfun ataf, makna akan, lakin harfun istidrak, makna tetapi. La makna tidak, harfun nafi ni, dan tubsiruna dia adalah fi'il mudhari' marfu' absara, iaitu daripada perkataan absara, dan dalamnya terdapat fa'il damir muttasil mabni dengan wa' atas sukun, tak adanya antum fi mali rafi'in. So di sini akan tetapi tidak kamu melihat. Jadi kita lihat al-fa'ataf, kita ada maktuf kita tubsiruna ni. So maktuf alai kita tadi kita ada tanzuruna dalam ayat sebelum ni, kamu menyaksikan. Di situ tanzuruna kamu menyaksikan, ni tubsiruna kamu melihat. Ayat kita ke-86. Falaula in kuntum ghayra madinin. So kita lihat ayat ini mempunyai 6 perkataan. Itu fa dan laula in kuntum ghayra madinina. Fa ni adalah harfun istinaf, makna maka, laula adalah harfun tahdid, mengapa tidak. In adalah harfun syarat dan jazam, makna jika. Kuntum fi'il madhi mabni daripada root word kana. So dia adalah isim, sebab dia adalah nawasih juga di sini, jadi kita ada isim kana tersembunyi dalamnya, iaitu damir mutasil mabni dengan tak tersukun, tak adanya antum fi mali rafi'in, dan dia adalah fi'il syarat di sini, sebab kita ada harfun syarat kan. Jika kamu adalah ghairu, bukan isim mansub, dan dia adalah khabar kana di sini. Jadi kita ada isim kana di sini, kita ada khabar kana di sini. Dan ghaira madinin, dia adalah isim mim mansub, jamak muzakkar salim, dia adalah mudhaf ilaih lah, ghaira madinin, jadi dua isim bergandingan, jadi dia adalah mudhaf ilaih di sini. Jadi maka mengapa tidak jika kamu adalah bukan orang yang dikuasai, iaitu kamu bukan orang yang dikuasai Allah. Jadi Allah mencabar ni. Kita lihat seterusnya. Ayat kita yang ke-87. Tarji'unaha in kuntum swadikin. So ayat ini mempunyai 5 perkataan, iaitu tarji'una dan ha in kuntum swadikin. Tarji'una ni adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan raja'ah, dan dia adalah tersembunyi dalamnya fa'il damir muttasil mabni dengan wa' atas sukun, tak adanya antum fi mali rafi'in. And then ha ni adalah damir ya maf'ul bi. Jadi di sini tarji'una ha ni adalah ayat fi'liyah, kamu kembalikannya, iaitu ruh. Dia merupakan syarat kepada, tadi kita ada ayat syarat tadi kan, kita ada in kuntum ghayra madinin tadi, jika kamu bukan orang yang dikuasai, iaitu kuasai Allah, jadi Allah cabar kamu kembalikanlah atau ruhnya. Jadi kalau kamu sangat berkuasa lah, tak nak bawa Allah, tak nak mengakui Allah, jadi kamu sangat berkuasa, jadi bolehkah kamu kembalikan ruhnya, orang yang dalam nazak ni, yang dah sampai, ruhnya dah sampai ke kerongkong ni, bolehkah kita? Ya.
Ni yang kita tengok in ni adalah harfun syarat lagi dan jazam maknanya jika di sini. Kuntum ni adalah fi'il madi mabni dan dalamnya tersembunyi isim kana, sebab ni adalah juga kita jumpa selalu ni nawasih kuntum ni dalamnya tersembunyi damir mutasil mabni dengan tak atas sukun, tak adanya antum fi mali rafi'in, dan dia merupakan satu lagi ayat syarat, iaitu kamu, jika kamu adalah sadikin, orang yang benar. Ni sadikin adalah isim mansub, dia jamak muzakkar salim dan dia adalah khabar kana, iaitu pada isim kana ni jadi kita ada khabar kana di sini. Jadi jika kamu adalah benar. Jadi di sini kita lihat ada ayat syarat tapi tak ada jawab syarat. Sedangkan ni adalah jika kamu adalah benar, ni soalan yang macam pastikan, jadi tak perlu ada jawapan. Jadi di sini kita lihat ayat ni Allah mencabar lagi ketika kita menghadapi orang yang akan mati, ya. Bolehkah kita kembalikan rohnya? Ayat kita yang ke-88, fa'amma in kana minal muqarrabin. Ayat ini mempunyai 6 perkataan, iaitu fa dan amma, in kana min al-muqarrabina. Fa ni harfun istinaf, ada cerita lain, ya. Maka amma adalah harfun tafsil, adapun in adalah harfun syarat dan jazam. Jadi bila kita ada harfun syarat, kita akan ada fi'il syarat. Fi'il syarat kita ni kana ni, iaitu fi'il madhi mabni dan dia nawasih lah. Dalamnya tersembunyi isim kana dan mim mustatir, tak adanya huwa. Dia seperti saya kata, dia adalah fi'il syarat di sini. Maka adapun jika dia, iaitu orang yang mati, adalah min dari harfu jar, al-muqarrabina, orang yang didekatkan. Isim makrifah kamariyah majrul jamak muzakkar salim dan dia adalah khabar kana di sini. Jadi kita ada isim kana, kita ada khabar kana di sini. Dan maka adapun jika dia orang yang mati adalah dari orang yang didekatkan, kita lihat ayat 89. Farauhun wa raihanu wa jannatu na'im. Kita lihat ayat ini mempunyai 7 perkataan. Rauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Fa ni adalah harfun rabitah dan jawab syarat, ya. Jadi kita tadi ada ayat syarat kan, kalau orang yang mati itu orang muqarrabun, maka fa rauhun, kesenangan, dia dapat kesenangan, ya. Isim nakirah marfu, dia adalah mubtada di sini dan dia adalah jawab syarat tadi, ya. Mubtada ni ada kita lihat wa ni makna dan, harfun ataf makna dan. Raihanun adalah isim nakirah marfu dan dia juga adalah maktuf sebab ataf di sini. Jadi maktuf alai dia tadi rauhun ni lah, rauhun raihanun. Jadi dua-dua adalah isim nakirah marfu, kan. Kesegaran, maka kesenangan dan kesegaran. Wa ni adalah dan, pun ataf juga. Jannatu naimun ni, ni kita lihat ni adalah satu lagi maktuf. Untuk maktuf alai kita ada raihanun di sini. So di sini syurga penuh kenikmatan. Jannatu ni adalah isim marfu. Jadi dia dengan naimin ni kita lihat dia adalah juga isim di sini, isim majrur, jadi dua isim gandingan, jadi mudhaf ilaih di sini. Jadi di sini maka kesenangan dan kesegaran dan syurga penuh kenikmatan, iaitu balasan untuk orang yang muqarrabun ni, ya. Dan ayat ke-90, wa amma in kana min ashabil yamin. Kita lihat ayat ini ada 7 kataan, iaitu ma, wa dan amma dan in kana min ashabi al-yamini. Di sini wa ni adalah harfun ataf seperti tadi juga ni, dan amma ni adalah harfun tafsil. Dia ada pun in harfun syarat dan jazam. Kana adalah fi'il syarat ni, iaitu dia adalah fi'il madhi mabni dan juga ada isim kana dalamnya. Dan khabar kana dia min ashabil yamin ni, dia adalah dari puak kanan, iaitu khabar kana dia adalah terdiri daripada harfu jar min, ashabi adalah isim majrur dan dia adalah jamak taksir, dan ashabil yamin, al-yamin ni adalah isim makrifah kamariyah majrur. Jadi dua-dua isim bergandingan, jadi dia adalah mudhaf ilaih. Jadi di sini kita lihat dan adapun jika dia adalah dari puak kanan, ayat ke-91, fasalamun laka min ashabil yamin. Jadi kita lihat ayat ini mempunyai 7 perkataan. Fa dan salamun laka min ashabil
al-yamini. Fa ni adalah harfun rabita dan jawab syarat. Tadi kita ada syarat kan? Maka dikatakan salamun. Ni untuk orang kanan tadilah. Kita ada ayat syarat tadi, kana minal ashabil yamin kan, jika dia adalah puak kanan. Jadi jawapan dia, maka selamat bagi kamu. Jawab syarat dia. Salamun adalah isim nakirah marfu', dia adalah mubtada' di sini. Dia laka ni adalah merupakan khabar jar majrur lah di sini, iaitu bagi kamu, maka selamat bagi kamu. Min adalah harfu jar dari, and then ashabi adalah puak, dia adalah isim majrur. Dia ashabil yamin, puak kanan kan. Jadi dua isim, dia adalah mudhaf mudhaf ilaih di sini. Jadi maka selamat bagi kamu dari puak kanan. Juga balasan baik untuk orang yang di dalam golongan puak kanan. Ayat ke-92 ni kita lihat tengok. Fa'amma in kana minal mukazzibina dhalin. Ni puak ketiga ya sebenarnya. So di sini kita lihat ada 7 perkataan. Wa ani amma in kana min al mukazzibina ad-dhalina. Wa ni adalah harfun istinaf, dia makna dan. Amma adalah pun tafsil, dia adalah ada pun. In adalah harfun syarat dan jazam, makna jika. Kana isim, dia adalah fi'il syarat kita, iaitu fi'il madhi mabni, dan dalamnya ada isim kana, dia nawasih di sini ya. And then min, apa maknanya harfu jar, dia makna dari. Al-mukazzibina ni, dia adalah isim ma'rifah kamariyah, jamak muzakkar salim, dia merupakan khabar kana. Isim kana dan khabar kana di sini. Dan kita lihat ad-dhalin, orang di sini al-mukazzibin, orang yang mendustakan, ad-dhalin orang yang sesat ya. So di sini orang yang sesat ni kita lihat ad-dhalin adalah isim ma'rifah samsiah majrur. Dan dia juga merupakan na'at, iaitu na'at kepada al-mukazzibina ni, orang yang mendustakan, orang yang sesat ya. Al-mukazzibina ad-dhalina, dia dua-dua adalah isim ma'rifah majrul ya. Dan adapun jika dia adalah dari orang yang mendustakan, orang yang sesat, ayat kita yang ke-93, fanuzulum min hamim. Terlihat kita ada 4 perkataan. Fa nuzulun min hamimin. Fa ni adalah harfun rabita dan jawab syarat. Maknanya maka. Apa tu tadi kita ada ayat syarat sebelum ni, iaitu untuk bila puak kiri tadi kan. Dan nuzulun ni adalah isim nakirah marfu', dia adalah khabar sebenarnya di sini. So khabar dia, tapi dia tak, mubtada' dia mahzuf. Mubtada' yang di apa tu tak dizahirkan, dia ditakdirkan sebagai huwa nuzulun ya. Dia hidangan. Maka hidangan, min adalah harfu jar, maknanya dari, hamimin isim nakirah majrur, air panas. So maka hidangan dari air panas yang bergegar. Ni adalah sebagai jawab syarat untuk orang apa tu yang kiri tadi, iaitu mereka mendapat balasan seksa, iaitu untuk orang puak kiri ni. Auzubillahi min zalik. Ayat ke-94, wa tasliyatu jahim. Kita lihat ayat ini mempunyai 3 perkataan, iaitu wa, tasliyatu dan jahimin. Wa ni adalah harfun ataf, makna serta. Tasliyatu ni adalah isim masdar dan dia adalah maktuf sebab lepas mudhaf. Lepas ataf. Sebab lepas ataf kita ada maktuf, jadi maktuf alai kita tadi kita ada nuzulun kan, hidangan tadi. Nuzulun dengan tasliyatu. So dua-dua adalah isim marfu'. And then apa tu serta bakaran jahimin, api neraka. Ni adalah isim nakirah majrur, dan tasliyatu jahim kita tengok dia adalah dua-dua isim bergandingan, jadi dia mudhaf mudhaf ilaih di sini. Serta bakaran api neraka. Itu untuk orang yang kiri tadi. Ayat kita yang ke-95, inna haza lahuwa haqqul yakin. So kita tengok ayat ini mempunyai 6 perkataan, iaitu inna dan haza lahuwa haqqul yaqini. So kita tengok inna ni adalah harfu nasi dan taukid nawasih. Sebab tu kita akan ada isim inna dan juga khabar inna. So isim inna kita ni adalah haza ni, isim isyarah huwa. Sesungguhnya inilah La adalah harfun taukid, makna pasti, and then huwa adalah damir huwa munfasil. Jadi dia adalah mubtada', dan khabar dia adalah hakku ni. Dia kebenaran. Hakku ni adalah isim marfu' dan dia juga menjadi khabar kepada mubtada' ni tadi. Jadi dan dia kita lihat apa tu huwa haq
hakku ni, iaitu ayat ismiah, wa hakku. Dia kebenaran. Jadi dia menjadi ayat ismiah ni menjadi khabar inna kepada isim inna haza tadi ya. Dan apa tu, inilah dia kebenaran. Al-yaqini, yang diyakini. Isim ma'rifah kamar yang majrur. Dia di sini kita lihat hakul yakin, dia adalah dua isim bergandingan, jadi dia adalah mudhaf ilaih di sini. Di sini sesungguhnya inilah pasti dia kebenaran yang diyakini, iaitu kisah ini adalah benar, yang meyakinkan dan tidak ada keraguan tentang kejadiannya. Jadi kita lihat ayat 88 hingga 95 ini, iaitu Allah menyimpulkan tentang balasan 3 gulungan, iaitu kita daripada untuk mukarabun, untuk kanan dan gulungan kiri. Ayat kita yang ke-96, fasabbih bismi rabbikal azim. Sebenarnya ayat ni sama dengan ayat yang ke-74 yang kita dah buat dulu. Jadi ayat ni sama. Jadi kita lihat ayat ni mempunyai 7 perkataan, iaitu fa, dan sabbih bi ismi rabbika al-azimi. Fa ni adalah harfun istinaf, maka sabbih fi'il amar mabni daripada perkataan sabaha, dan dalam terdapat fa'il damir mustatir adanya anta. Maka bertasbihlah. Bi adalah harfu jar, makna dengan, ismi nama, isim majrur, ismi rabbi nama Tuhan. Jadi mudhaf ilaih lah ni. Dan rabbika mudhaf ilaih lagi sekali, nama Tuhanmu. Al-azimi, yang maha besar. Ni adalah isim ma'rifah kamar yang majrur, dan dia adalah na'at kepada rabbika ni tadi kan. Jadi di sini maka bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang maha besar. Jadi Allah memang ayat yang terakhir ni Allah suruh juga kita bertasbih, ya, supaya kita bersyukur dengan segala rahmat dan nikmatnya, dan juga kita perlu bertasbih supaya mudah-mudahan kita dielakkan jadi orang kiri, ya. Mudah-mudahan kita mendapat, kalau tak dapat mukarabun pun sekurang-kurangnya kita boleh menjadi orang dalam golongan puak kanan. Amin. Sebagai penutup, setelah kita mengkaji surah Al-Waqi'ah kita, apakah yang kita pelajari dari surah ini? Pada saya, pertama kita perlu yakin adanya hari kiamat. Ya, kita perlu iaitu yakin ada hari kiamat yang merupakan rukun iman yang kelima. Ketika terjadinya hari kiamat ini amatlah huru-hara dan mengerikan. Segalanya akan hancur, musnah, walaupun gunung ganang yang kita lihat berdiri begitu gagah, begitu kukuh, ya. Yang kedua, iaitu kita perlu sedar hari kiamat ini terjadi untuk memberi pembalasan, iaitu ia merendahkan orang yang ingkar dan meninggikan orang yang beriman. Manusia akan dibahagi kepada 3 puak, iaitu puak as-sabiqun atau al-muqarrabun, yang didahulukan atau yang didekatkan. Dan puak kanan iaitu al-yamin, dan puak kiri iaitu asy-syimal. Allah menjelaskan apakah bentuk balasan yang diterima setiap puak ini, iaitu sangatlah berbeza. Puak mukarrabun dan al-yamin akan menerima balasan syurga darjat pertama dan kedua yang begitu indah dan membahagiakan, sama seperti yang digambarkan dalam surah Ar-Rahman yang kita baca sebelum ini. Sebaliknya, puak kiri atau asy-syimal ini tempatnya sangat menyakitkan, makan buah yang berduri yang sangat pahit serta minum air yang menggelegak. Allah membayangkan azab penyiksaan yang sangat dahsyat, ya. A'udzubillahi min zalik. Pengajaran yang ketiga, iaitu Allah berkuasa menghidupkan dan mematikan. Semuanya amat mudah bagi Allah. Allah menegaskan kekuasaan penciptaannya, mencipta manusia, tumbuh-tumbuhan, air dan api. Setiap kali Allah berkata siapa yang menciptakannya, juga kematian. Pertanyaan Allah ini sebenarnya untuk mengingatkan kita supaya bersyukur. Yang keempat, iaitu Allah bersumpah dengan tempat turun bintang-bintang apabila menyebut kurniaan Al-Quran, menunjukkan besarnya perkara yang Allah hendak sampaikan, iaitu penegasan rahmat kurniaan paling hebat adalah Al-Quran. Allah menegaskan kemuliaan dan kesucian Al-Quran. Bahasa Al-Quran sendiri sangat menakjubkan, ia sangat mempesonakan dengan cara penyampaian yang sangat halus dan penjelasan yang padat, menyampaikan mesej yang hanya dapat dihayati dengan ilmu. Jadi kita kejarlah ilmu Al-Quran ini, ya, supaya kita dapat menghayatinya. Yang kelima, Allah menggambarkan mengenai sakratul maut. Walaupun kita melihat secara dekat orang yang menghadapi, tetapi Allah kata dia lebih dekat lagi.
Dan Allah bertanya, mampukah manusia mengembalikan roh yang telah sampai ke halkum? Allah suruh kita lihat dan insaf. Sebenarnya kita amat kerdil. Kita tidak mampu berbuat apa-apa tanpa kekuasaannya. Semoga kita menginsafi diri dan marilah kita berdoa. Semoga kita terhindar dari termasuk dalam puak kiri. Tetapi termasuk dalam dapat memasuki puak kanan sekurang-kurangnya. Amin. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung sesi perkongsian kali ini. Saya sudahi dengan surah Al-As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi husr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.